Masa di awal mula bisnes, biasalah kami kan tak ada pengalaman bisnes. So kita ada mentor, kita ada guru. Jadi bila mentor CN, KNN bagi tahu, okey cikgu kena buat macam ni. Cikgu kena buat macam ni. Kami ni macam lah Imam Syafi'i ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat CR dan CZ? So, hari ini selamat pagi diucapkan. Semoga pagi ini mendapat barakah untuk semua. Dan kebetulan di Pasir Gudang berlintas langsung sekarang ini kan hujan sangat hujan baru sahaja turun di rumah CR. So mudah-mudahan dengan hujan pada pagi ini di sekitar Pasir Gudang akan memberikan barakah untuk semua. Alright, so hari ini anda bersama dengan CR Dizat untuk 15 minit bersama kami. Okey sayang, apa cerita kita? So Alhamdulillah, hai CDM Fadil yang bakal melahirkan seorang CDM InsyaAllah bulan ini. Tahniah abang, berjaya dan menjayakan. Sangat bangga dengan pencapaian abang. CF ni adalah salah seorang business partner Cikgu Z, kira macam protege yang kita guide, dan dia adalah salah seorang CDM terpantas. CDM dalam masa 1 tahun 9 bulan. Tahniah abang. Tahniah diucapkan. Okay. Alright. So pagi ni sebenarnya kami baru saja selesai bervitamin minda bersama Halaqah Audi, dan Alhamdulillah tajuk yang dibincangkan oleh Ustaz Hadi hari ini adalah adab dengan guru. So kita tukar baju. Okay, so kami rasa nak share vitamin tu dengan anda sebab kami pun rasa terkesan. Jadi kita share bersama-sama supaya sama-sama kita dapat manfaat. Okay. So sayang, tadi Ustaz Hadi ada ceritakan tentang satu cerita. Okey, so ini cerita yang dikisahkan oleh Ustaz Hadi mengenai bagaimana kita semua tahu bahawa Imam Syafi'i berguru bersama dengan Imam Maliki. Ada satu kisah yang diceritakan bagaimana satu ketika itu Imam Syafi'i ini berkaitan tentang berkaitan Imam Syafi'i ini mengambil keputusan. Kejap, Cikgu nak kaitkan. Sebenarnya perasan tak, apa yang Cikgu nak share hari ni adalah kita kadang-kadang kita lambat nak berjaya. Kenapa? Sebab kita ada buat satu benda yang kita tak perasan kita buat. Kita rasa kita okey je kan, tapi tak perasan kita ada buat sesuatu yang kita tak sepatutnya buat. Okey? Dan kisahnya macam ni. Betapa bahawa sebenarnya ini kita kadang-kadang apabila ada guru ataupun mentor kita memberitahu kepada kita tentang satu perkara, kadang-kadang kita rasa macam betul ke, kita ada rasa macam tak percaya dengan apa yang mentor katakan. So ada kadang-kadang tu kita akan buat berdasarkan apa yang kita fikir, sedangkan apa yang kita fikir tu belum tentu betul. So ceritanya mengisahkan bagaimana Imam Syafi'i ini dia berguru dengan Imam Maliki. Ada satu kisah diceritakan bagaimana keadaan Imam Syafi'i ini. Imam Maliki mengatakan bahawa sebenarnya bila nak sesuatu perkara tu kita kena kepercayaan Imam Syafi'i, apabila kita nak sesuatu perkara tu kita kena usaha. Kita kena usaha dan kita berdoa. Tapi Imam Malik kata, dengan berdoa pun insya-Allah kita akan dapat tanpa kita perlu berusaha. Tapi Imam Syafi'i ini dia tak percaya. So dia buktikan daripada segi apa yang dia buat lah. So dia pun membuktikan, dia pun pergilah bekerja mendapat upah. Dengan upah yang dapat tu maka dia pun membeli anggur. So dia percaya dia dengan usaha dia bekerja dia akan mendapatkan rezeki. Rezeki dia ialah dapat membeli anggur. Maka dia percaya bahawa sebenarnya dengan usaha, dengan bekerja, maka kita akan dapat rezeki. Kemudian dia pun membawa, dan nak membuktikan kebenaran itu, dia pun membawa anggur itu berjumpa dengan Imam Malik. Kemudian dia beritahu ke Imam Malik, inilah anggur hasil daripada usaha dia bekerja. So anggur yang dia belinya, dia berkongsi dengan Imam Malik. Berkongsi secara bersama-sama. So apa jawapan Imam Malik? Imam Malik kata, tengok sekarang ni kan, dengan tanpa dia usaha kan, Imam Syafi'i memberikan rezeki anggur kepada Imam Malik. Dia kata macam itulah maksudnya. Tadi Tok Guru dia, Imam Malik kata rezeki Allah ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Salah satu rezekinya sebab kita berusaha dan Allah akan bagi rezeki. Ada juga rezeki yang Allah boleh bagi pada kita tanpa kita usaha. Memang Allah nak bagi, Allah tetap akan bagi. Baiknya Allah. Tapi Imam Syafi'i kata tak mungkin, sebab dalam kepala dia ikut fahaman dia sebagai kepercayaan dia, sebab ilmunya tak cukup tinggi lagi kan. Jadi dia rasa macam kalau usaha baru Allah boleh bagi.
rezeki. So dia pun pergi buktikan, dia pergi keluar, dia bekerja, dia ambil upah, kemudian dapat upah tu dia pun beli anggur dan bawa balik kepada dia punya tok guru. Kemudian dia kata, okey jom, nampak tak, saya dapat beli anggur ni sebab saya berusaha tadi, so Allah bagi rezeki untuk saya beli anggur. Dan Imam Maliki kata dengan dia, okay, nampak tak sekarang apa yang saya beritahu tadi? Sekarang ni saya tak usaha pun, saya duduk je kat sini, tapi awak yang datang bawa rezeki anggur ni kepada saya. Itu yang tadi Tok Guru dia kata rezeki Allah tu maha luas dan Allah boleh bagi kalau Allah nak bagi. So nampak tak kat situ? Dari situ kita macam terkesan sebab rasa macam terkena kat kita Ya ni. Allah. Okay. Kan? So daripada kisah ini apa yang kita nak Kak Nisa. Apa yang Syiar dengan Sizen nak ceritakan kepada anda daripada segi itulah tadi. Maksudnya apa yang kita percaya, kan kadang-kadang boleh tentu betul apabila Tok Guru kita memberikan satu perkara tu, maksudnya dia dah nampak sebenarnya. Macam ni maksudnya. Sebab itulah apa yang menyebabkan kita lambat berjaya, kadang-kadang kita tak perasan bahawa kita tak jaga adab dengan guru. Betul. Apa yang guru bagi tahu kita tu sebenarnya sangat-sangat penting dan dia dah tahu dah. Ilmu dia lebih tinggi daripada kita. Tapi guru yang terbukti berjaya tahu, guru yang mursyid macam yang Cikgu Zee share semalam tu, guru yang memang tahu dia ikut landasan agama. So kalau guru tu memang guru mursyid, so kita ikut je dan dia terbukti berjaya, kita ikut dan terima segala apa yang guru tu cakap. Okey, sebabnya CRCZ ni sebenarnya cakap ni berdasarkan pengalaman sendiri. Okey, sebab masa di awal mula bisnes, biasalah kami kan tak ada pengalaman bisnes. So kita ada mentor, kita ada guru. Jadi bila mentor CN, KNN bagi tahu, okey cikgu kena buat macam ni. Cikgu kena buat macam ni. Kami ni macam lah Imam Syafi'i tadi. Rasa macam taklah, kita ada pendapat pendapat dan fahaman. Takkanlah kalau kita buat macam ni boleh jadi macam ni. Kita mempertikaikan apa yang guru tu bagi tahu. Maksudnya benda tu sebenarnya baik. Kan kami berkata okey, sebenarnya benda ni baik, so patutnya kena buat macam ni untuk mendatangkan lebih baik. Itu berdasarkan kepada apa yang si A dengan si Z fikir. So rupanya bila kami dah lalu pelbagai dalam 2-3 perkara yang akhirnya baru kami nampak, yang mentor bagi tahu tadi tu sebenarnya itu yang sepatutnya. Bila kita buat dia jadi salah. Sebenarnya tanpa kita sedar, kita ni sebagai manusia biasa, kita selalu, ni CRCZN kami cakap tentang diri sendiri. Kita selalu nak buat benda yang kita rasa kita nak buat. Kita nak belajar benda yang kita rasa kita nak tahu. Nak tahu benda tu. Tapi sebenarnya kita perlu buat perkara yang kita perlu buat. Jadi mentor dia ada dua perkara tau. Benda yang perlu kita tahu ataupun benda yang perlu kita buat. So betul. Kalau kepentingan sekarang ni kalau ada datang dua pilihan, yang perlu kita buat ke atau yang perlu kita tahu, kita kena ambil dulu yang perlu kita buat. Ini kan memang berkait sangat dengan ilmu daripada Tuan Sifu Najib Asadok. Bila dia kata kebanyakan usahawan gagal kerana mereka suka sangat buat benda yang mereka nak buat, bukan yang buat benda yang mereka perlu buat. So that's why perlunya guru dan perlunya adab kita dengan guru. Sebab guru memberitahu perkara yang kita perlu buat, bukan perkara yang kita nak buat, rasa nak buat. Sebab benda yang kita rasa nak buat tu sebenarnya bukannya jalan pintas untuk kita menuju kejayaan. Contoh dalam macam projek SCG kan, kalau bisnes kami hashtag projek SCG tu Adil Islam. Mentor memang pesan, dia kata okey sekarang ni zaman dah berubah, kita perlu mula buat live di FB page. So salah satu ilmu ni lah. So bila macam tu kami kan dah belajar pada pengalaman, jadi kami dah tak pertikaikan lagi kenapa nak buat dekat page, kenapa kita tak buat dekat Instagram. Kami dah tak CRCZ dah tak pertikaikan lagi dan kami terus buat je. Tapi bila orang yang tak faham, memang dia akan terus bertanya, kenapa kita tak buat kat Insta? Kan boleh buat macam ni, kan boleh buat macam ni. So itu adalah antara salah satu bendanya yang kita rasa kita nak buat tu, tapi sebenarnya itu bukan benda yang perlu. Kita buat sahaja apa yang mentor-mentor kita bagi tahu, sebab itu adalah benda yang kita perlu buat untuk mempercepatkan proses kejayaan. So sebagai contoh untuk memantapkan kefahaman, apabila kita berada pada satu kotak, kan kita kena ikut sahaja the rules of kotak tu supaya kan kita selamat untuk berada dalam kawasan circle kotak tu.
Tidak perlu lagi kita memikirkan kalau macam ni, kalau macam ni, kalau macam ni. Tidak. Sebab apa? Semuanya dah guided, semuanya dah ditunjukkan, semuanya dah diberitahu apa yang perlu kita buat. So mentor memberitahu tu ataupun guru-guru kita memberitahu apa yang perlu kita buat untuk mendapatkan hasilnya. Sama juga macam kalau kita di sekolah kan. Kalau di sekolah, di dalam kelas kita tu guru dah beritahu dah. Okey, guru yang biasanya akan beritahu, okey, so untuk soalan macam ni, untuk topik macam ni, ini fokus dia, ini yang perlu, itu yang perlu buat. Okey, ini pengiraan dia, ini cara dia, ini kaedah dia, ini apa semua. Kan? Jadi itu saja yang perlu kita buat. Kita tak perlu mengetahui keseluruhan topik tu untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Tetapi kita kena tahu apa yang perlu kita buat untuk kita mendapatkan keputusan yang baik. Okey, so kalau kesimpulannya mulai hari ini, kami kan CRCZ ni sejak berlaku 3 kali perkara yang memang kami tak ikut, kami tak menjaga adab, kami tak ikut apa yang guru bagi tahu dan memang berlaku benda besar yang merugikan kami sendiri. So bermula saat itu apa sahaja yang mentor bagi tahu semua kami ikut dan alhamdulillah memang itu mempercepatkan proses kejayaan kami hingga hari ini dan kami duplikasi proses tu kepada business partner dan alhamdulillah lahirlah CDM Fadil dan dia pula melahirkan CDM lain. Syukur sangat-sangat. Dan sifat seorang guru mursyid tu sebenarnya dia nak melihat keberhasilan anak murid dia, menerusi pengalaman dia, menerusi jalan-jalan yang pernah diteroka, jalan-jalan yang pernah ditunjukkan. Maka tugas kita ialah kita perlu, kita perlu mengikut jalan-jalan ataupun mengikut apa yang diberitahu oleh mentor itu tanpa kita mengetahui secara dengan lebih mendalam. Kalau semakin lama kita nak tahu kenapa kita nak tahu dan kita tidak buat apa kita perlu, maka kita akan sesat dan akhirnya kita tak ke mana-mana. Kejap sayang. Okey, baik. Okey, sekejap. Okey, ni cabaran bekerja di rumah. Okey, so maksudnya kat sini, macam si Akal tadi tu, kita rasa nak tahu. Bukan tak boleh nak tahu. Memang boleh. Tapi kita akan mula tahu, kita akan mula faham dengan buat dulu apa yang mentor bagi tahu. So, proses kejayaan tu akan jadi semakin cepat. Okey, so itu saja sharing pagi ni tentang adab dengan guru. Itu benda yang kita selalu tak perasan. Sekejap sayang. Kejap, dah tu. Nampak dah tu sayang. Okey. Kadang kita tak perasan yang kita memang tidak mengikut, tidak mendengar adab dengan guru tu dan itu yang menyebabkan proses kejayaan tu jadi lambat. Kadang-kadang kita rasa sebab kita tahulah fikir cara kita tapi tak. Mentor ataupun guru memberitahu apa yang kita perlu buat. Yang kita pula nak buat benda yang kita rasa kita nak buat. So benda tu dua benda yang berbeza. Itu saya sharing daripada kami pagi ni. Okay, so hari ini ada dengan guru ialah kita perlu buat apa yang perlu kita buat berdasarkan apa yang mentor tunjukkan kepada kita. Yang penting so memang ingat betul Zizak memang terkesan sangat kisah Imam Syafi'i dan Imam Maliki tadi. So kita memang kena kita tak sampai ilmunya. So betul. Kita ikut sahaja orang yang terbukti berjaya. Itu sebabnya si dengan si Zani suka sangat ikut alakah audit setiap pagi. Sebab apa? Banyak sangat benda-benda yang memang kami dapat kaitkan, kami dapat relatekan dengan kehidupan seharian dan benda tu sangat membantu untuk urusan kita seterusnya. Okay. Sampai di sini saja live si dengan si Zani untuk pagi ni bersama. Semoga vitamin pagi ni memberi manfaat kepada semua. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.